السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya, sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-A'raf, dari juzuk yang ke-9 pada ayat yang ke-88. Pada ayat yang ke-88 dalam mushaf muka surat 162. Juzuk yang ke-9 ke surat 162. Kita baca dulu ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Baik. Alhamdulillah, sekali lagi puji dan syukur bagi Allah, Tuhan pemilik sekalian alam, penguasa, pentadbir, satu-satunya yang mencipta dan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dialah Allah, tidak ada sekutu baginya. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, baginya segala kerajaan. Semua kerajaan milik dia. Walahul hamdu, segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Selawat dan salam juga sekali lagi kita rafa'kan dan panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berselawat juga ke atas baginda dan juga para ahli keluarga baginda dan para sahabatnya serta para pengikutnya, kerana semua itu termasuk dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula dari keturunannya yang beriman, kemudian sahabatnya, kemudian pengikutnya, semua itu termasuk Ali Muhammad. Bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, termasuk Ali Muhammad adalah pengikut-pengikutnya yang beriman. Kerana kalau keturunan saja, nescaya Abu Lahab pun termasuk. Pasal Abu Lahab keluarga, keturunan ataupun termasuk kabilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak begitu. Abu Lahab dilaknat, dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Padahal dia keluarga Nabi. Ya. Kerana keluarga Nabi yang sebenar adalah yang beriman dengannya dan mengikuti petunjuknya. Ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi cerita Nabi-Nabi ini adalah tujuan kita sebagai umat yang terakhir ni, ambil iktibar, jangan ikut perangai umat-umat terdahulu. Jangan ikut perangai umat-umat yang terdahulu. Macam mana perangai umat-umat terdahulu? Datang kepada mereka Rasul, mereka dustakan. Berakhir macam mana? Berakhir dengan dibinasakan, habis. Jadi berakhir Nabi-Nabi terdahulu, siapa yang tak beriman, binasa. Siapa yang tak beriman, binasa. Okay? Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain. Siapa yang tak beriman, diberi tangguh. Siapa yang tidak beriman, diberi tangguh. Adapun umat terdahulu, binasa. Daripada kaum Nabi Nuh, tak beriman, hancur habis kaum dia. Tak tinggal walaupun seorang. Kemudian kaum Ad, habis, tak tinggal walaupun seorang. Allah selamatkan Nabi, maknanya generasi demi generasi ni Allah jaga bumi ni supaya yang ada hanya yang beriman. Sebab tu Allah Ta'ala kata innal arda yarithuha ibadiyas salihun.
Allah hanya berikan bumi ni kepada, Allah wariskan bumi ni kepada orang-orang hamba-hambanya yang soleh. Yang tak soleh, hancur. Tak layak sebenarnya. Kaum Ad hancur. Tinggal yang terpilih daripada mereka meneruskan kehidupan. Kemudian generasi demi generasi datang pula orang kafir ni. Marilah kaum Samud. Nah, bila kaum Samud, antara rasul yang beriman selamat, yang tak beriman binasa. Mari pula kaum Nabi Lut. Nah, ada yang sezaman lah, ada yang sezaman Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ni satu zaman. Yang tak beriman dengan Nabi Lut hancur binasa. Yang tinggal yang beriman. Kaum Nabi Ibrahim lagu tu juga. Kaum nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dengan kumpulan dia hancur binasa. Nabi mana lagi? Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Musa, kaum Bani Israel yang tidak kunu qiradatan khasiin. Jadi monyet, jadi kera. Sebab Allah tidak redha hamba-hamba dia ni hidup dalam kekufuran dan kesyirikan. Dia tak redha. Allah tidak redha sama sekali orang-orang atau hamba-hamba yang dia cipta mensyirikkan dia dengan sesuatu. Dan amat besarlah kemurkaan Allah pada perbuatan syirik itu. Perbuatan lain Allah Ta'ala boleh ampunkan. Tapi perbuatan syirik Allah sangat-sangat murka. Dan Allah tidak redha. Melainkan hamba tu menyembahnya. Jadi kalau kita tengok dari sudut kemurkaan Allah ni sangat berat. Pada dosa syirik. Daripada dulu sampai Nabi sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman, cash Allah Taala akan bayar, makna dia akan diazab oleh Allah. Besarnya kemurkaan Allah. Melainkan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ni Allah bagi kasih sayang dia lebih. Di mana Allah Azza wa Jalla tidak mengazab kaum atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana Allah mengazab kaum yang terdahulu. Mereka diberi tangguh, tak beriman pun tidak dibinasakan seperti kaum terdahulu. Maknanya sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada lagi dari umat dia yang belum lagi beriman. Pasal umat dia terlalu ramai kan. Tapi di Jazirah Arab Nabi dah berjaya lah. Jazirah Arab Nabi dah berjaya. Kemudian diteruskan oleh para sahabat dakwah baginda sampailah tersebar ke seluruh alam. Tapi golongan yang beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah diberi tangguh. Sampai bila tangguh? Sampai hari kiamat. Sehingga zaman kita ni masih lagi selamat, alhamdulillah. Adalah peringatan-peringatan Allah seperti tsunami, gempa bumi, gunung berapi, adalah, tapi tidaklah dalam skala yang membinasakan seluruh keturunan manusia. Ni, jadi semua ni kita kena bersyukur kepada Allah. Dalam masa yang sama, gunakanlah kesempatan tangguh ini sebaiknya. Untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Untuk kita kembali kepada Allah. Ya. Binasa-binasa yang dimusnahkan akhir zaman. Karena Allah
peperangan. Termasuklah. Di mana Allah uji umat Islam ni, tu pun perang kita lah ni kelompok-kelompok je. Iraq, Syria, Yaman, ujian lah bagi dia. Libya. Tapi kita alhamdulillah selamat. Cuma kita dah berlaku awal dulu lagi. Awal dulu. Dulu tu bila awal dulu? Kita yang terlibat dengan dunia kedua lah. Sebelum daripada tu lagi, kita yang terlibat perang salib dulu. Perang salib tahun 1511, hak Portugis mari tu. Kita lama dah. Tok nenek kita dulu, Allahu Ta'ala alam, apa yang berlaku kepada mereka kita pun tak tahulah. Apa yang berlaku kepada mereka tak tahu. Sehingga apabila Portugis datang pak kita ni, mereka ada masa tu membawa semangat perang salib. Lalu kita baca sejarah, mereka datang tu dengan semangat perang salib. Di mana Alfonso de Albuquerque yang serang kita tu sebenarnya nak pergi serang Mekah katanya. Tapi bila tengok tentera-tentera mereka dikalahkan di Selat Melaka ni, maka dihantar bantuan mereka ni serang. Sudah beberapa kali bentuk serangan Portugis masa tu, tapi akhirnya berjaya dipatahkan, sehinggalah datang bantuan daripada Alfonso de Albuquerque. Tapi tu pun masa armada Melaka tu tak ada. Armada Melaka ni dia masa tu keluar pergi ke lain. Kemudian dia masuk serang kota Melaka, serang hendak, kemudian cepat-cepat ambil alih Melaka, runtuhkan bangunan-bangunan yang ada, runtuhkan masjid dan ambil batu-batu tu bina kota dia tu. Famosa tu. Kemudian bertahan. Masa serangan bertubi-tubi daripada negeri-negeri Islam di sekeliling ni, tak berjaya untuk merampas kembali kota Melaka. Dalam masa yang sama, musuh-musuh belah sana pun dah tengok Melaka ni jatuh, belah Thailand pun mari serang kerajaan Melayu ni macam-macam. Mana kita ni dah dulu lagi berlaku serangan terhadap kerajaan Islam pada masa tu. Dan kita tak tahu apa yang berlaku detail sebab kita tak ada akses sejarah yang mudah. Ada, kena tengok catatan-catatan penjajah. Catatan Portugis, catatan Belanda, catatan orang-orang dululah ni, yang tak ada pak kita. Yang ada pak kita ni cerita selepas daripada perang dunia kedua, perang dunia pertama, dia cerita perang salib tak cerita. Sebenarnya sebelum daripada perang dunia pertama, dia perang paling besar adalah perang salib. Sebelum perang dunia pertama ni kerana politik dah. Sebab apa? Sebab masa tu Hitler lah. Perang dunia pertama ni sebab Hitler. Betul tak? Bukan? Komunisme lah. Soviet dan sebagainya tu lah. Maksudnya itu dari sudut politik lah. Politik, perang kekuasaan. Perang kekuasaan, nak ambil kuasa. Perang dunia kedua pun Hitler nombor 2 perang dunia kedua. Perang dunia pertama Soviet. Semua kawasan-kawasan tu. Sampailah Jepun terlibat dan sebagainya, semua tu perang dunia kedua. Tapi sebelum daripada tu dah mula ada perang yang lebih menyeluruh. Itulah perang salib. Perang salib ni dia punya luas daripada Timur Tengah
sampailah ke Asia. Sampailah ke Asia. Jadi itu sebahagian daripada ujian Allah lah kepada umat, di mana pemerintahan Islam, tamadun Islam, khilafah Islam daripada zaman keemasan akhirnya lenyap sekelip mata daripada umat Islam. Tinggallah zaman kita ni nak bangkit balik, tu pun terkapai-kapai. Nak paut mana? Tak boleh nak paut. Paut sini rebah, paut sini rebah. Macam gantung tu tak ada tempat berpaut. Selama mereka tidak berpaut pada tali Allah, lagi itulah tidak akan dikembalikan. Paut dengan negara tu, paut dengan negara ni, paut dengan pemimpin, paut dengan pemimpin ni, ideologi tu, ideologi ni. Semuanya nak bergantung, nak berpaut. Tujuannya nak kuat semangat balik. Tapi tak naik-naik. Sebab apa? Mereka berpaut pada dahan yang rapuh. Orang Islam berpaut pada dahan yang rapuh. Berpaut pada bahasa kita idealisme politik, idealisme yang sosialisme lah, kapitalisme lah, apa lagi, banyaklah ism dia tu. Konon-kononnya nak maju tapi tak naik-naik. Sebab apa? Sebab mereka berpaut pada dahan yang rapuh. Nak kembali betul-betul, kena kembali kepada agama. Itulah paling kuat sekali, kerana kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi umat ini diuji, tidak dibinasakan seperti mana terdahulu. Kerana Allah dah janji sampai akhir zaman umat Islam ni akan senantiasa ada, yang berada di atas kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka orang yang kufur. Okey, maka dinamakan semua ni kita panggil kesempatan yang Allah bagi kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat sebelum ni. Maka sebagaimana kita sebut tadi, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita sedar dan kita mengaku kita tidaklah sempurna. Banyak kekurangan yang kita buat dalam agama kita, dalam beragama. Bukan agama kita tak ada kekurangan, kita dalam beragama yang banyak kekurangan. Agama sempurna, Islam sempurna, dia milik Allah dan Allah telah sempurnakan dia. Tapi yang kurang ialah kita dalam beragama. Maknanya amalan kita yang tak cukup. Amalan kita yang tak cukup. Semoga Allah Azza wa Jalla kurniakan taufik dan hidayah kepada kita untuk guna kesempatan yang ada ni. Alhamdulillah, 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 di mana Allah tidak binasakan kita seperti mana Allah binasakan umat terdahulu. Okey. Dan kita aman ni alhamdulillah. Walaupun kita kata dulu kita diserang, tapi setelah daripada serangan Portugis, kita sempat Belanda kejap. Sempat Belanda kan. Lepas Portugis, Belanda. Lepas Belanda, British. Lepas British, Jepun. Lepas Jepun, British balik. Adalah masa tu komunis kejap. Berapa hari? 2 minggu. Perang 14 hari. Tapi British datang balik. Lepas tu barulah merdeka. Kita pun masih terkapai-kapai. Cumanya alhamdulillah, aman tu pak kita ni nikmat banyak, aman pun alhamdulillah. Gempa bumi pun tak ada, ribut petir pun tak ada. Tapi kena beringatlah, ada benda yang menyebabkan keamanan ini. Kita tak perasan Belanda jajah kita setahun 200 tahun ni, mana bangunan dia tak ada. Bangunan dia tak ada. Tapi Portugis masih kekal dia dengan British. Ingat benda British dengan Portugis. Sama kampung Portugis mana ada. Kampung Portugis ada ni? Ada lagi, bandar ini
Oh, di mana hilir tu? Oh. Di sini dia orang Melaka, dia tahu. Dia cerita Melaka tu, cerita kampung dia tu. Baik. Jadi nikmat Allah kepada kita ni banyak. Ambil iktibar daripada kisah-kisah umat terdahulu. Alhamdulillah. Ada benda yang menyelamatkan kita dan memberikan keamanan kepada kita ni. Apa dia? Ialah istighfar kita kepada Allah. Selama hamba tu beristighfar, Allah tidak akan menimpakan azab. Jadi banyakkanlah istighfar, minta ampun dengan Allah. Baik, kita kembali kepada kisah cerita. Baru nak kembali cerita ni. Iktibar tu pentinglah, cerita banyak hari dah kan. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Berkatalah ketua-ketua yang sombong takabur. Malak, istilah malak lagi pembesar-pembesar. Pembesar yang sombong dari kaum dia. Al-malak ni dekat dengan kesombongan. Nak jadi orang besar, kena jaga yang ni. Kena jaga diri daripada sifat kesombongan. Kerana dalam Quran, biasa yang sombong adalah golongan al-malak. Al-malak, golongan yang diberi kekuasaan dan diberi kenikmatan oleh Allah. Apa yang menyebabkan kesombongan adalah harta, kekuasaan, kehebatan, macam-macam. Jadi al-malak ni, bila dia ni ada kedudukan, datang Nabi dengan kesombongannya dia tolak. Dia kata apa? Lanukhrijannaka ya Syuaib. Dia kata, kami akan mengeluarkan kamu wahai Syuaib, mengusir kamu dan orang-orang yang beriman bersama kamu. Orang beriman, pengikut-pengikut kamu, kami akan usir dari negeri ini. Aw la ta'udunna fi millatina. Atau kalau kamu tak nak, kamu kembali kepada agama kami. Kami bagi dua pilihan. Moga dia pembesar. Nabi Syuaib ni bukan pembesar. Nabi-nabi yang lain diutuskan dalam kaumnya menghadapi pembesar-pembesar mereka. Jadi pembesar dia kata apa? Kami sama ada kamu keluar daripada negeri ini atau kamu kembali kepada agama kami. Qala awalau kunna karihin. Nabi Syuaib berkata, menjawab, adakah kamu hendak melakukan yang demikian sekalipun kami tidak menyukainya? Apakah kamu nak paksa kami? Bahasa dia, bahasa kita lah. Awalau kunna karihin. Kamu nak paksa kami masuk kepada agama kamu? Ugut macam tu. Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba. Sesungguhnya kami berdusta terhadap Allah. In udna fi millatikum. Sekiranya kami berpindah kepada agama kamu. Ba'da idh najjana Allahu minha. Sesudah Allah menyelamatkan kami daripadanya. Kalau kami ikut apa tu perintah kamu, kembali kepada agama kamu, setelah dari Allah selamatkan kami daripada kesyirikan, maka sungguh kami telah berdusta terhadap Allah. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Sesungguhnya dan tidaklah harus kami berpindah kepadanya sama sekali. Tak boleh kami kembali kepada agama kamu. Illa an yasha Allahu Rabbuna. Kecuali Tuhan kami menghendakinya. Kecuali Tuhan kami menghendakinya.
illa an yasha Allahu rabbuna, kecuali Tuhan kami menghendakinya. Jadi kami tak akan pindah kepada agama kamu. Kecuali Tuhan kami menghendakinya, maknanya Tuhan kami tak suruh buat gitu. Jadi kami pun tak pindah. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Pengetahuan Tuhan kami meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Pengetahuan Tuhan kami meliputi setiap-tiap sesuatu. وهذا رد إلى المشيئة فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما. Maknanya perkara ini dia serahkan kepada Allah. Nabi Syuaib menyerahkan urusan itu kepada Allah. Allah tahu belaka apa yang kamu ugut kami ni, apa yang berlaku ni, Allah tahu belaka. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. 'Ala Allahi tawakkalna, kepada Allah lah kami bertawakal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Kata dia, wahai Tuhan kami, hukumkanlah di antara kami dan kaum kami dengan keadilan, dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, kerana engkau jualah sebaik-baik hakim. Jadi itu yang berlaku. Mereka ugut Nabi Syuaib kembali kepada agama mereka, kalau tidak dihalau daripada negeri. Tapi Nabi Syuaib tak nak. Nabi Syuaib enggan, dan Nabi Syuaib menyerahkan urusan itu kepada Allah. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, dan berkatalah pula ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, yakni kaum Nabi Syuaib. Dia kata kepada siapa? Dia kata kepada orang ramai. La in ittaba'tum Syuaiba, sekiranya kamu mengikut Syuaib, innakum idzal la khasirun, sesungguhnya kamu jika demikian termasuk atau jadilah orang-orang yang rugi. Dia punya yakin dialah betul, Nabi Syuaib ni salah. Dia anggap siapa yang ikut Nabi Syuaib itulah orang yang rugi. Sama tak dengan kita lah ni? Orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap orang ni lah yang rugi. Dia anggap orang ni lah yang tak betul. Dia anggap orang ni lah yang menimbulkan fitnah. Orang ni yang menghalang kemajuan, menghalang ketamadunan, menghalang macam-macam. Pada sangkaan mereka, dia yang betul, Nabi Syuaib yang salah. Lalu dia kata kepada orang yang ikut Nabi Syuaib, kalau kamu ikut Syuaib ni, kamu rugi. Innakum idzal la khasirun. Pasal apa rugi? Rugi tak boleh bersama dengan kami ya. Kena halau daripada negeri, kena tentang, dilawan, dihalau daripada negeri. Lalu Allah Ta'ala kata, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Oleh kerana mereka ni, hati mereka dah memang keras, tak nak beriman, maka Allah Ta'ala kata, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, lalu mereka dibinasakan oleh gempa bumi. Gempa.
Disebut juga dalam ayat yang lain as-sayhah wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah. Bersama gempa itu adanya bunyi yang menggerunkan. Bunyi yang menggerunkan. Fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat masing-masing. Matilah kau. Mati semua. Tak ada kematian yang lebih dahsyat daripada azab Allah. Kalau kita boleh bayang lah ni, kita boleh bayang dalam cerita boleh lah dipanggil padang jarak, padang terkukur. Mati tak meninggal seorang rabuk. Kalau kita tengok medan perang, ada tentera 10,000, 20,000 berlaku perang, mati bergelimpangan. Tapi ada lagi yang tak mati. Datang azab Allah, semua tak meninggal seorang pun. Jadi munasabah tak munasabah berlaku begitu. Kenapa sampai begitu sekali berlaku azab dari Allah Azza wa Jalla? Sebab kita kata Allah ni Maha Pengampun, tapi dalam masa yang sama Allah sangat keras azabnya. Sebab tu kita ni dalam mengharapkan redha Allah dan keampunan Allah, kita kena takut kemurkaan Allah. Kena takut kemurkaan Allah. Sebab Allah dah tunjukkan kekuasaannya. Allah ni bila dia merahmati, rahmatnya sangat luas. Tapi bila dia mengazab, azabnya sangat keras. Azabnya sangat keras. Dan kemurkaannya sangatlah berat. Cuma bagi orang yang beriman, kita ada satu harapan, ar-raja, kita panggil ar-raja, harapan. Di mana Allah ni walaupun kemurkaannya keras dan berat, tapi rahmatnya lebih besar daripada itu. Di saat tu kita rasa kita nak mengharapkan rahmat Allah. Cuma jangan lupa kepada kerasnya azab. Jangan lupa kepada kerasnya azab Allah Azza wa Jalla. Di mana dalam ayat yang lain kaum Syuaib ni, sebagaimana surah Asy-Syu'ara, ashabul aikah ni, mereka ni fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumidz dhullah. Waktu nak berlaku gempa tu juga datangnya awan ribut. Ribut, awan yang gelap. Sehingga mereka keluar. Disangka datangnya hujan yang nak turun kepada mereka. Jadi mereka ni wahia sahabatun, ya, waqad ijtama'a alaihim dzalika kulluhu. Berkumpul kepada mereka semua bentuk azab tadi. Gempa, bunyi yang menggerunkan, awan yang gelap, semuanya berkumpul kepada mereka. Wahia sahabatun adhallathum fihi syarar minan nar wa lahab wa wahjun azim thumma ja'athum sayhatun minas sama' wa rajfatun minal ard shadidatun min asfala minhum fazahaqatil arwahu wa fadatun nufus wa khamadatil ajsam. Di mana mula-mula datang awan yang di dalamnya ada api. Dalamnya awan yang gelap, tetapi di baliknya api.
Kemudian datang pula selepas daripada tu dari langit bunyi yang menggerunkan. Kemudian digoncang bumi dengan goncangan yang sangat kuat daripada bawah, sehingga tercabut nyawa-nyawa mereka dan bergelimpangan jasad-jasad mereka. Disebut dalam tafsir itu begitu. Ni kita berlindung dengan Allah dari kemurkaannya. Na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, kami berlindung dengan redha-Mu dari kemurkaan. Na'udzu bi ridhaka min sakhatik. Kami berlindung dengan redha-Mu daripada kemurkaan-Mu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan kami berlindung dengan kemaafan-Mu dari hukuman balas-Mu, dari pembalasan-Mu. Mana kita tahu pembalasan Allah ni sangat berat, tapi kita berlindung dari pembalasan itu dengan kemurkaan Allah, dengan kemaafan dan keampunan Allah. Jadi kita ni takut kepada azab, macam mana nak berlindung? Cari keampunan Allah dan mendekatkanlah diri kepada Allah. Itu cara kita berlindung dengan azab. Kalau nak berlindung dengan orang lain tak boleh. Gilah cari puncak gunung, anak Nabi Nuh dah pergi cari, tak cukup untuk menyelamatkan mereka. Gilah cari benteng-benteng yang kukuh, tak cukup. Kaum-kaum dulu hebat, duduk di gunung-gunung, tapi hancur bila datangnya azab Allah Azza wa Jalla. Jadi fa asbahu fi darihim jathimin allazina kadzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib hancur binasa. Ka'an lam yaghnaw fiha, seolah-olah mereka tidak pernah mendiami negeri itu. Allazina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirun, dan mereka yang mendustakan Nabi Syuaib, mereka itulah orang-orang yang rugi. Fatawalla anhum, maka dia pun berpaling dari mereka. Maknanya Nabi Syuaib dan kaum dia ni dan pengikut dia yang beriman selamat daripada bencana tersebut. Semua nabi-nabi ni Allah selamatkan daripada bala yang nak menimpa kaum dia. Bala yang nak menimpa kaum dia, semua nabi-nabi diselamatkan. Yang ditimpa adalah kaum yang kufur itu. Jadi kemudian Nabi Syuaib meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu perintah-perintah Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kamu. Aku telah memberi nasihat kepada kamu. Okey? Jadi sama dengan perkataan Nabi Lut kepada kaum dia. Aku dah bagi tahu dulu kamu, tapi kamu tak suka dengan nasihat aku. Bahasa kita gitulah. Ya qaumi, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Aku kan dah sampaikan nasihat-nasihat Tuhan, risalah-risalah Tuhanku kepada kamu. Tapi wa nasahtu lakum, aku dah sampaikan risalah, aku dah bagi nasihat, kamu tak nak dengar, kamu tak nak ikut. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Oleh itu tidaklah aku merasa sedih terhadap orang-orang kafir yang telah binasa itu. Jadi tiadalah kesedihan bagi mereka. Dari orang-orang yang hidup, tak ada kesedihan langsung terhadap apa yang berlaku kepada mereka, kerana mereka tu dibinasakan dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya. Kita mohon kepada Allah
taufik dan hidayahnya agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang beriman dan mematikan kita sebagai orang-orang yang beriman. Dan kita berlindung dengan Allah Azza wa Jalla dari kekufuran dan kesyirikan serta dari kesudahan yang buruk sebagaimana yang telah berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu. Jadi jalan tu ada depan kita. Cuma cita-cita ni bukan sekadar pada lisan, bukan sekadar pada mulut. Dia mesti kita ni turut bersama dalam jalan tersebut, beramal dengannya. Maknanya bukan sekadar kata saya beriman, tapi bagaimana kita sebut semalam, iman ni termasuk amal. Jadi kalau kita ni nak selamat, beriman dan beramallah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga zuriat keturunan kita dengan agama Islam dan menghimpunkan kita di akhirat sana di dalam syurganya yang kekal abadi insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habis cerita Nabi Syuaib dan kaumnya yang berakhir dengan kesudahan yang sangat tragis, dan kita akan baca sambungan besok hari di mana apa yang disebutkan tadi dan sebelum-sebelum ni adalah cerita yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Dan ada banyak lagi kaum-kaum yang tidak sampai ceritanya kepada kita. Yang pasti setiap kaum ada utusan Allah di sana. Kerana Allah Ta'ala kata wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, tidaklah kami utuskan dalam satu qaryah, kampung, negeri, dari seorang nabi. Maknanya semua qaryah ni ada nabi. Cuma yang kita kenal, yang kita tak kenal saja. Kerana Allah sudah dengan keadilannya tidak akan mengazab satu kaum sehinggalah Allah hantar hujah ke atas mereka. Jadi kita ni mana hujah kita? Quran. Walaupun kita tak sempat jumpa Nabi, tapi Quran yang merupakan kitabullah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, sampai tak kat kita? Sampai. Hadis Nabi sampai tak kat kita? Sampai. Maka di situlah ujian kita. Kalau kita betul-betul beriman, ikutlah Quran yang diwahyukan, ikutlah hadis yang disampaikan. Kalau kita hari ni menolak Quran, menolak hadis, maka samalah kita menolak Nabi. Samalah perbuatan dengan orang-orang zaman dahulu. Seorang tu tidak boleh menolak dakwah Rasul. Kita ni walau tak jumpa Nabi, tapi dia suruh hukum, risalah Allah tu sampai kat kita. Jadi wajib kita beriman dengannya sebagaimana kewajipan orang-orang yang bersama dengan nabi mereka. So jadi moga-moga Allah Ta'ala tetapkan hati kita di atas iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.